Komitmen berterusan rancakan sektor pelancongan terus dipergiat. Juga, langkah strategik tangani gangguan capaian perkhidmatan internet di Sabah dan Sarawak. Untuk perincian langsung bersama Mohan Cernasami di Parlimen. Mohan. Baik Fabian, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menyokong aktiviti yang boleh merangsang industri pelancongan untuk lebih berkembang dan berdaya maju. Atas dasar ini, sesi libat urus dijalankan dengan beberapa agensi atas talian OTA antarabangsa yang menawarkan pakej atau perkhidmatan pelancongan di negara ini. Agensi ini perlu mematuhi Akta 482 dan berdaftar untuk beroperasi dengan memiliki lesen syarikat perniagaan pengendalian agensi pelancongan dan agensi pengembaraan atau lebih dikenal sebagai TopTap. Garis panduan syarikat perniagaan pengendalian agensi pelancongan dan agensi pengembaraan ataupun TopTap yang menjalankan atau mengendalikan atau menganjurkan perniagaan dalam talian telah dibangunkan oleh MOTEC untuk melesenkan syarikat yang menawarkan pakej pelancongan di negara ini secara atas talian. Pelaksanaan garis panduan ini adalah langkah awal MOTEC untuk memperkemas dan memperkukuh kawal selia aktiviti penawaran pakej pelancongan di negara ini secara atas talian. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Yang Berhormat Julau. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Julau Larry Sun. Baik, dalam pada itu, dalam memastikan perkhidmatan internet Sabah dan Sarawak tidak terjejas sekiranya situasi ribut dan hujan lebat, beberapa langkah diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia demi memastikan capaian berada dalam tahap baik. Langkah yang kita jalankan oleh kerajaan sekarang ialah untuk menambahkan perkhidmatan yang berasaskan kepada fixed line facilities dengan menjalankan projek-projek di bawah POP atau Point of Presence dengan memasang seberapa banyak jaringan gentian optik ke kawasan-kawasan yang telah terpilih. Dan negeri Sabah dan Sarawak bagi POP pertama dan kedua diberikan sejumlah peruntukan yang paling besar sekali untuk menambah bilangan point of presence yang dapat kita berikan bekalan dengan pemasangan jaringan gentian optik. Beliau menyatakannya ketika menjawab soalan tambahan di Dewan Negara yang dikemukakan oleh Senator Robert Lau Hui Yu. Baik, di Dewan Rakyat pula, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui Jabatan Perlindungan Haiwan dan Taman Negara Pilitan akan memasang perangkap kamera atau unit perangkap harimau di lokasi yang menjadi tumpuan haiwan tersebut. Selain itu, hikmat nasihat juga diberikan kepada penduduk kampung dan pekerja ladang yang terlibat supaya sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga serta tidak bertindak sendiri dalam mengenangani konflik harimau. Memasang sebanyak 2 unit perangkap kamera di sekitar kawasan Bukit Bauk dan juga merupakan salah satu kawasan tumpuan rekreasi orang awam bagi memantau kehadiran harimau Melaya di kawasan konflik serta menambah sebanyak 20 unit lagi perangkap kamera di kawasan sekitar sebagai langkah pemantauan jangka panjang. Dan yang ketiga, Perlitan juga telah memasang 2 unit perangkap harimau di dalam kawasan ladang Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB di Hulu Paka, Terengganu. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli. Serangan harimau terhadap haiwan ternakan sebelum ini sering berlaku di sekitar Feldah Kerteh 3 dan Kerteh 4 di Dungun bermula tahun 2019 menyebabkan lebih 60 penternak kerugian ratusan ribu ringgit selepas haiwan ternakan mereka mati. Baik, seperti yang anda sedia maklum, persidangan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara berhenti bersidang seketika sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula usul-usul di bawah aturan urusan mesyuarat. Dan untuk pengetahuan anda juga, hari ini merupakan hari terakhir persidangan Dewan Rakyat selepas hampir sebulan bersidang. Manakala persidangan Dewan Negara pula akan lanjutkan sehingga akhir bulan ini. Sekian sahaja laporan saya dari Parlimen, kembali bersama Fabian di studio. Baik, terima kasih Mohan.